Seorang imigran daripada Filipina telah dijumpai dibunuh secara misteri di apartmennya di Chicago pada tahun 1977. Tapi sayangnya kes ni tak dapat diselesaikan oleh polis dan mengambil masa selama berbulan-bulan. Sejak dari hari dia kena bunuh tu kan, polis tak jumpa apa-apa clue ataupun motif tentang kes pembunuhan ni. Sampailah pada satu hari tu ada seseorang yang telah datang dan memberikan maklumat tentang kejadian ni. Apa yang lebih aneh lagi, si pemberi maklumat tu telah mendapat maklumat tentang kes ni daripada hantu si mati. Teresita Basa telah dilahirkan di Filipina pada tahun 1929. Sejak dari muda lagi, dia sangat obses dengan muzik dan telah datang ke Amerika pada tahun 1960 untuk mengubah hidup dia menjadi lebih baik. Tapi disebabkan bidang muzik ni tak berapa ada peluang pekerjaan, jadi dia telah bekerja sebagai terapi pernafasan di sebuah hospital. Pada masa yang sama, dia teringin nak sambung PhD dalam bidang muzik sebabnya memang itu yang diminat dari dulu lagi. Jadi untuk kumpul duit bayar yuran nanti, dia pun bekerjalah keras siang dan malam. Kadang-kadang Basa ada juga membuat kelas piano percuma untuk anak-anak jiran dia. Pada 21 Februari 1977, Ruth telah menelefon si Basa dan diorang ni sembang selama 30 minit. Jadi macam-macam lah diorang sembang. Diorang tanya khabar, kau buat apa, sihat ke tak, macam itulah. Tak lama lepas tu, Basa ni cakap dekat Ruth yang akan ada seseorang datang dekat rumah dia. Tapi Basa tak cakap siapa yang akan datang dekat rumah dia dan apa tujuan orang tu datang. Selepas sejam kemudian, jiran Basa ternampak ada asap hitam yang berkepul-kepul keluar daripada rumah Basa dan dia pun call bomba. Bomba pun datang dan diorang telah pecahkan pintu rumah Basa dan api pun dapat dikawal. Api tu datang daripada ruang tamu dan tak sempat lagi lah merebak ke bilik yang lain ataupun ke rumah jiran-jiran Basa. Bila api dah terpadam, bomba terjumpa ada tilam yang telah terbakar dekat ruang tamu tadi dan ada bonggolan di bawah tilam tu. Jadi diorang pun angkatlah tilam tadi dan diorang telah terjumpa jasad seorang wanita yang tak berpakaian dengan pisau yang telah tertusuk dekat dada. Setelah dikenal pasti jasad tadi tu adalah Teresita Basa yang berusia 48 tahun pada masa tu. Jadi punca kematian dia adalah disebabkan ikaman maut di dada. Bila jasad Basa telah dibawa ke pusat forensik untuk dibedah siasat, tiada tanda-tanda derogok ataupun serangan seksual yang dijumpai. Jadi polis pun syak, maybe ini adalah kes pecah rumah. Jadi polis pun ke rumah Basa untuk geledah dan mencari bukti sebab maybe ada barang-barang berharga yang telah hilang. Tapi sayangnya selepas polis dah geledah satu rumah dia, diorang tak jumpa barang-barang yang dicuri. Kemudian polis pun telah mencari clue yang pertama untuk lead diorang kepada motif utama kes ni. Petunjuk pertama yang diorang jumpa adalah nota yang ditulis oleh Basa, dapatkan tiket teater untuk AS. Jadi polis pun tertanya-tanya, siapakah AS ni? So diorang pun call lah saudara mara si Basa, kawan-kawan dia, family dia untuk tanya siapakah AS. Tapi diorang sendiri pun tak tahu siapa dia. Lepas tu polis pun menggunalah clue yang kedua, iaitu semasa Basa bercakap dengan Ruth melalui telefon. Maybe AS ni adalah orang yang nak datang ke rumah Basa pada hari kejadian. Tapi makin disiasat, polis tak jumpa apa-apa clue yang terbaru sampailah kes ni berlalu selama 6 bulan. Satu hari tu polis telah mendapat call daripada seorang doktor pakar bedah yang bernama Dr. Jose Chua. Dia cakap yang hantu Basa ni telah berhubung melalui isteri dia yang bernama Remy Busa Chua. Ceritanya bermula apabila Puan Chua ni telah tidur dan dia telah mimpi Basa. Pada awal tu Puan Chua ni macam tak fikir sangat lah sebab yelah cuma mimpi kan. Tapi selepas 6 bulan kemudian, mimpi tu dah mula menguasai badan Puan Chua, jadi dia macam kena rasuk. Satu hari tu pada waktu siang, Puan Chua ni mengantuk dan dia tidur dekat sofa rumah dia. Masa dia tengah tidur tu, Dr. Chua ni telah terdengar suara isteri dia macam tengah mengigau, jadi dia pun datanglah untuk cek. Tiba-tiba Puan Chua cakap dekat Dr. Chua, "Doktor, saya perlukan pertolongan. Orang yang membunuh saya masih lagi bebas." Keadaan Puan Chua pada masa tu seolah-olah macam dalam keadaan yang berkhayal. Dia sebenarnya kena rasuk tapi suami dia tak tahu lagi. Lepas tu Puan Chua ni pun mula bercakap dalam bahasa Tagalog yang tak berapa nak faham. Dia macam menggumam macam tu. Jadi suami dia pun macam agak terkejut dan suami dia pun bertanya, "Kau ni siapa?" Dan isteri dia jawab, "Aku Teresita Basa." Jadi lagi cuak lah Dr. Chua ni bila dia tahu tiba-tiba isteri dia dah bertukar jadi orang lain. Tapi Basa cakap jangan takut sebab dia tak akan apa-apakan Dr. Chua. Dia merayu kepada Dr. Chua untuk selesaikan kes dia je. Jadi Basa ada cakap dekat Dr. Chua yang pembunuh dia adalah Alan Showery. Bila Puan Chua terbangun daripada tidur, dia memang tak ingat apa-apa langsung. Dan benda ni sangatlah pelik buat suami isteri tadi sebab diorang tak pernah mengalami kejadian macam ni. Beberapa hari kemudian, Basa masuk lagi ke dalam badan Puan Chua dan tanya kenapa tak jumpa polis lagi. Dia dah pun beritahu siapakah pembunuhnya. Sebenarnya kan diorang berdua ni teragak-agak untuk membuat report polis sebab takutlah
lah bila pergi beritahu dekat polis, polis anggap yang diorang berdua ni gila. Sebabnya diorang tak ada bukti kukuh nak tunjuk dekat polis dan diorang sendiri pun tak kenal siapa Alan Showery ni. Pada masa inilah Basar telah memberitahu bahawa Alan ni telah mencuri barang kemas dia dan telah berikan kepada girlfriend dia. So barulah Dr. Chua ni yakin sikit lah nak call polis dan beritahu pasal ni. Lepas polis dapat call daripada Dr. Chua tadi, diorang macam agak skeptical sikit. Betul ke ni? Kita perlukan fakta, perlukan bukti yang kukuh, bukannya cerita hantu semata-mata. Tapi tak apalah, kita cuba dengar dulu, kita cuba siasat. So polis pun panggil lah Dr. Chua dengan isteri dia untuk datang ke balai sebab diorang nak dengar cerita penuh lah pasal kejadian aneh yang terjadi dekat rumah diorang, mimpi pasal Basar ni. Lepas polis dah dengar cerita daripada kedua suami isteri tadi ni, polis jadi macam confused. Okay, sekarang ni kita nak kena buat apa? Tapi diorang fikir, why not kita cuba siasat? Sebab maybe nama Alan Showery tu ada kaitan dengan nama AS. Jadi polis pun semaklah rekod Alan Showery ni dalam rekod diorang dan dia memang ada rekod jenayah merompak dan serangan seksual sebelum ni. Lagi satu, Alan ni bekerja sebagai juruteknik di hospital yang sama si Basar ni bekerja. So boom, polis dah dapat clue baru pasal kes ni. Jadi polis pun mula ke hospital tadi dan siasat dan tanya siapa yang kenal Alan dengan Basar, dan diorang cakap Alan dengan Basar ni berkawan. Ada staf hospital yang merupakan kawan kepada Basar cakap sebenarnya Basar ni ada minta Alan datang ke rumah dia untuk repair TV pada petang Februari, which is pada hari kejadian lah. Jadi bila polis dapat maklumat tu, diorang pun interview lah Alan pasal ni dan dia cakap dia tak pernah pun ke rumah Basar dan pada hari tu dia ke rumah girlfriend dia. So polis dah mula curiga dekat Alan ni. Kawan-kawan Basar cakap lain tapi si Alan ni cakap lain pula. Selepas didesak, akhirnya Alan ni pun mengaku. Dia kata, ya memang pada hari kejadian saya ada pergi ke rumah Basar untuk repair TV dia tapi saya tak boleh nak repair. Jadi saya pun terus balik ke rumah dan pergi ke rumah girlfriend saya untuk settlekan beberapa hal berkaitan dengan elektrik. Jadi polis pun panggillah girlfriend Alan ni untuk tanya alibi si Alan dan girlfriend dia bagi kerjasama. Jadi polis pun tanya dia sama ada Alan pernah tak bagi barang kemas dekat dia dan girlfriend dia mengaku Alan bagi barang kemas tadi pada bulan Februari sebagai hadiah Christmas walaupun dah lepas. Barang-barang kemas tadi telah dirampas oleh polis dan dibuat pengecaman oleh saudara mara Basar dan diorang cakap yes, memang itu adalah barang kemas Basar. Jadi Alan pun dah tak boleh nak mengelak lagi, dah tak boleh nak menafikan sebab dah terang-tang bukti tu dah depan muka dia. So dia pun mengaku yang dia telah bunuh Basar pada hari kejadian. Jadi dia kata pada hari tu dia memang dah tak ada duit, terdesak sangat nak duit sebab dia dah lewat bayar sewa rumah. So dia pun plan nak merompak Basar. Kebetulan Basar ni pula minta tolong dia untuk repair TV. Jadi macam jackpot lah untuk dia. Bila dia sampai dekat rumah Basar, dia dah tak tunggu lama, dia terus bunuh Basar dan telah meletakkan posisi Basar macam dalam keadaan dia kena rogol. Lepas tu dia pun geledah rumah Basar untuk curi apa je barang-barang berharga dalam rumah Basar dan dia cuma dapat barang kemas dan duit cash sebanyak $30 je. Jadi akhirnya Alan ni telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun. Tapi hukuman dia telah dikurangkan sebanyak 4 tahun sebabnya dia berkelakuan baik dalam penjara. Selepas Alan mendapat parole pada tahun 1983, dia terus ke New York City dan telah menetap kat sana. Undang-undang dekat luar negara ni Nina rasa sangat-sangatlah ringan sebab kau bunuh orang je kau cuma dapat orang kata apa, hukuman penjara je berbelas tahun. Lepas tu kalau kau buat baik dalam penjara tu, kau akan dibebaskan lagi awal. Tapi kalau kat Malaysia dah sah-sah kau memang akan kena hukuman gantung kalau kau memang betul-betul berniat nak bunuh dia. Jadi guys, Nina rasa itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini. Kalau korang suka dengan video yang Nina kongsikan tadi, korang boleh komen dan like juga video ni. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.